Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 1. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari SPP. Lihat soalan kita yang pertama, gunakan 54071 betul kepada 3 angka bererti. Dan kalau kita lihat di sini, angka bererti kita yang ketiga adalah pada digit sifar. Di mana pada angka bererti yang pertama adalah 5, angka bererti yang kedua adalah 4 dan angka bererti yang ketiga adalah sifar. Kemudian kita lihat pada nombor di sebelah kanannya adalah nombor 7. Jadi kita akan tambah 1 pada angka sifar. Maka kita akan dapat 54100. Pilihan jawapan kita di sini adalah D. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. 573 asas 9 tambah 246 asas 9. Untuk menjawab nombor asas 9 ini, kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita akan buat secara manual. 573 tambah dengan 246. 3 tambah 6 terdapat 9. 9 di sini bermaksud dia akan jadi satu sifar. Kita buat sifar, satu letak di sini. Kerana digit yang paling besar untuk asas 9 adalah 8. Itu bermula dengan sifar sehingga 8. Kemudian dia akan berulang satu sifar sehingga 18. Kemudian 2 sifar sehingga 28. Dia tak ada digit nombor 9 tu. Kemudian 7 tambah 1, 8. Kemudian tambah 4 di sini. Tambah 1 lagi, dia akan jadi 9. 9 tu akan jadi satu sifar. Kemudian satu sifar tu tambah dengan 3 lagi, jadi 13 di sini. Ini 1 di sini. Kemudian 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2 jadi 8. Ini jawapan kita 830 pada pilihan B. Seterusnya soalan nombor 3. Diberi 1M6 asas 8 sama dengan 1 sifar-sifar 1 asas 5. Cari nilai M. Di sini kita ada asas 8 dan juga asas 5. Untuk nak jawab soalan ni, pertama sekali kita ambil 1 sifar-sifar 1 asas 5 ni, kita akan tukar kepada asas 10. Dan untuk menukar kepada asas 10, kita akan buat pendaraban berulang. Kita ambil digit kita yang pertama ini, 1, darab dengan 5, kita kuasa dengan 3. Kerana 1 ini di tempatnya adalah sifar, 1, 2, 3. Dan ditambah lagi dengan satu digit lagi di sini, 1 darab 5 kuasa kosong. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 126. 126 ini adalah dalam asas 10. Kemudian kita akan tukar pula asas 10 ini kepada asas 8. Di sini kita boleh tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan 3 untuk asas. Dan di sini dia tulis DEC, iaitu asas 10. Kita masukkan 126, kita tekan sama dengan. Kemudian kita akan tukarkan asas 10 ini menjadi asas 8. Kita tekan OCT. Dan kita dapat 176 asas 8. Dan kalau kita lihat di sini, kedudukan M berada di tengah-tengah. Dan nombor di tengah-tengah ini adalah 7. Jadi pilihan jawapan kita adalah D, iaitu 7. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Dalam raja 4, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. PSV ialah garis lurus. Hitung nilai X tambah Y. Pertama sekali kita ada heksagon sekata iaitu segi 6, di mana kita akan dapatkan sudut bagi tiap-tiap bucu yang ada di sini, iaitu sudutnya adalah seragam. Di mana kita boleh menggunakan rumus N tolak 2 darab dengan 180, kemudian kita bahagi dengan N. Iaitu 6 tolak 2 kita dapat 4, darab 180 bahagi dengan 6, kita akan dapat 120. Jadi sudut di sini adalah 120 masing-masing. Seterusnya kita lihat pula segitiga kaki sama UPQ di sini. Dan ini juga sudut segitiga kaki sama UTS ni. Dan kita akan dapatkan sudut ini. Kita ambil 180 tolak 120 kita bahagi 2, masing-masing kita akan dapat 30 di sini. Hasil juga adalah 30. Kemudian di sini kalau kita lihat adalah 120 darjah juga, tolak dengan 30 terdapat 90.
Begitu juga dengan di sini, kita akan dapat 90. Kemudian kita akan dapat sudut pada tepi S di sini, kita ambil 180, tolak 90, tolak 30, kita dapat 60 di sini. Kemudian untuk sudut di R di sini, kita ambil 360, tolak 120, kita dapat 240. Kemudian untuk dapatkan sudut X di sini, iaitu segi 4 di sini, kita akan ambil 360, tolak 90, tolak 90, tolak lagi dengan 120. Kita dapat 60 untuk X. Dan seterusnya untuk sudut Y, kita ambil segi 4 di sini. Kita ambil 360, tolak 40, tolak 60 dan tolak 240. Kita dapat bakinya adalah 20. Jadi X 60 tambah Y 20, kita dapat 80. Dan terlihat pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Dalam rajah 5O ialah pusat sebuah bulatan. HKL ialah tangen kepada bulatan DK. MLL adalah garis lurus. Cari nilai-nilai P dan Q. Di sini kita ada garis tangen. Kemudian kita ada segi 4 di sini. Kita lihat segi 4 di sini. Dan kalau kita perasan, sebenarnya dia bentuk seperti ini. Kita ada bulatan, kita ada pusat, kita ada segi 4 di sini, di mana sudut yang berada di tengah-tengah pusat ini adalah 2 kali daripada sudut yang berada di atas ini. Dan dia sama dengan segi 4 seperti ini. Maksud ini 130 darjah, maka sudut di sini adalah 2 kali ganda sudut di J ini. Kita akan dapat 260 darjah. Kemudian di sini kita akan dapat 100 darjah. Kemudian kita akan buat satu segitiga kaki sama di sini. Untuk nak dapatkan sudut di sini, masing-masing kita akan dapat 40-40. Sebab di sini adalah 100, baki ada 80, kita bagi 2, kita dapat 40 darjah. Sudut di sini adalah kita ambil 90 tolak dengan 40, kita dapat 50. Jadi di sini adalah 50. Kenapa dia 90? Sebab kita ada garis tangen dan bertemu dengan jejari bulatan di sini. Jadi sudutnya adalah 50. Kemudian sudut 50 ini adalah sudut sama dengan sudut yang bertentangan dengan dia, iaitu berada di sini pun 50 juga. Sudut yang bertentang dengan garis tangen pada segitiga. Kemudian seterusnya kita akan ambil segitiga yang besar ini, iaitu KLM, yang color kuning ni, KLM. Sudut di sini 30 darjah, di sini 50 darjah, kita tambah jadi 80. Kemudian sudut yang berada di sudut K ini akan jadi 100. Jadi kita akan dapat sudut pada telahan yang kecil ni. Jadi 100 tolak 90 kita dapat 10. Jadi di sini kita akan dapat 10 darjah. Kemudian Q ni kita akan dapat 180 tolak dengan 100. Mana Q kita akan dapat 80 darjah di sini. Kemudian untuk seterusnya untuk sudut P pula di sini, kita akan ambil segitiga ini. Di sini kita ada 50. Kemudian di sini, sudut sini kita akan ada 50 juga, itu 40 tolak dengan 10 di celah-celah kecil ini. Kemudian kita ada baki di sini. Baki di sini adalah 80. Kemudian sudut dalam segitiga kaki sama color purple ni 40 dah. Jadi kita tolak dengan 40 lagi. Kita dapat 40. Di P adalah 40. Jadi jawapan akhir kita P sama dengan 40 dan Q sama dengan 80. Dan pilihan jawapan kita adalah D. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan dua pentagon M dan N dilukis pada satu satah kates. N ialah imej bagi M di bawah satu putaran. Ini adalah imej, ini adalah objek di bawah satu putaran. Cari koordinat imej bagi titik R di bawah putaran yang sama. Jadi untuk soalan ini kita kena dapatkan di manakah pusat bagi putaran ini. Pertama sekali kita akan sambungkan bucu objek dan bucu imej yang sepadan di sini. Cikgu ambil di sini. Putaran ini kalau kita lihat dia adalah putaran
ikut arah jam. Jadi kita akan buat huruf L di sini. Kemudian kita kena pastikan panjang sisi L ini adalah sama. Ini kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dan 5 dah sama, maka pusatnya berada di sini, pusat putaran. Jadi seterusnya kita akan putarkan objek R. Kita sambungkan ke sini. Kemudian kita dapatkan imejnya. Kita sambung lagi ke sini. Dan kita dapat ini adalah imej bagi R. Dan kita lihat koordinatnya adalah 2, negatif 4. Dan pilihan jawapan kita adalah B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Pelajar 7 menunjukkan 5 segitiga yang dilukis di atas sebuah grid segi 4 sama. Antara segitiga A, B, C dan D, yang manakah kongruen dengan segitiga P? Kata kunci kita di sini adalah kongruen. Kongruen ini bermaksud ia mempunyai bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Jadi objek kita di sini adalah P. Kita lihat antara A, B, C dan D yang manakah sama dengan objek, iaitu pada P. Dan kalau kita lihat di sini A, kita ambil A, tinggi segitiga ni 2, sama dengan 2, dan tapaknya 3 di sini. Tapak sini 2. Jadi A bukan pilihan kita. Kemudian kita lihat B, tingginya 2, sama, dan tapaknya 3, sama. Jadi pilihan jawapan kita adalah B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Pelajar 8 menunjukkan suatu bentuk teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Titik O ialah pusat bagi heksagon sekata RSTUVW. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Di sini kita kena lihat satu persatu. Pertama sekali kita lihat A dulu. Segitiga SOT, iaitu di sini, ialah imej bagi segitiga SOR. Kita lihat SOR di sini. Ini bawah pantulan pada garis OS. Garis pantulan OS di sini. Jadi pernyataan ini adalah benar. Dan ini adalah garis pantulan. Selanjutnya kita lihat pilihan jawapan untuk B. Segitiga TOU. Kita lihat sini TOU ialah imej bagi SOT di bawah putaran 60 darjah arah lawan jam pada pusat O. Dan kalau kita lihat sini, ini adalah objek, ini adalah imej, dia akan berputar di sini. Dan arahnya kalau kita lihat, ini merupakan arah jam, ikut arah jam. Dan soalan pernyataan B ini menyatakan lawan arah jam. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah B. Ini adalah tidak benar. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan 9. Pelajar 9 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah c. Hitung nilai x1 dan nilai x2. Di sini kita akan tulis fungsi kuadratik ini dalam persamaan persamaan kuadratik, iaitu x kuasa 2 tolak 4x tambah c. C ini merupakan pintasan pada paksi y. Dan pintasan paksi y kita adalah negatif 12. Maka kita akan tulis x kuasa 2 tolak 4x tolak 12 sama dengan sifar. Kemudian kita akan faktorkan persamaan ini. Kita akan tekan menu. Kita tekan A. Kita ambil polinomial, tekan 2. Kemudian untuk degree, kita tekan 2. Kita masukkan nilai A kita di sini 1 sama dengan B negatif 4 sama dengan, kemudian C negatif 12 sama dengan. Kemudian kita tekan lagi sama dengan, kita dapat X kita yang pertama adalah 6. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X yang kedua kita adalah negatif 2. Jadi kita lihat pada pilihan jawapan kita adalah A. Seterusnya kita lihat soalan nombor 10, permudahkan. Di sini adalah indeks, di mana operasinya adalah bahagi di sini. Dan kalau kita lihat, ada kuasa yang ada kurungan, kemudian ada kuasa lagi. Jadi kuasa dengan kuasa di sini kita akan darab. Semua kita akan darab dengan 2 di sini. Jadi 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. Kemudian untuk P negatif 2
darab dengan 2, kita dapat negatif 4. Untuk Q, 3, kita darab dengan 2, kita dapat kuasa 6. Q kuasa 6. Kemudian kita bahagi pula dengan 3 P negatif 5 Q. Operasi kita adalah bahagi. Bahagi bermaksud untuk indeks, kita akan lakukan operasi tolak. Jadi 9 bahagi dengan 3, kita akan dapat 3. Kemudian untuk P, negatif 4, tolak dengan negatif 5, kita akan dapat 1, iaitu P. Kemudian untuk Q, 6, tolak dengan 1, kita akan dapat 5, iaitu Q, 5. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan D. Seterusnya terlihat soalan nombor 11. Ahbi, Krishnan dan Umar menerima komisen daripada penjualan produk penggilap kereta dalam nisbah 5, nisbah K tolak 4, nisbah 2. Jika Ahbi menerima RM127.50 lebih daripada Umar dan komisen yang diterima oleh ketiga-tiga orang penjual ialah RM722.50. Kira nilai bagi K. Di sini kita akan ambil nisbah untuk Ahbi iaitu A, nisbah dengan Umar. Pendapatan Ahbi adalah RM127.50 lebih daripada Umar, dan Umar kita akan nyatakan sebagai X. Dan nisbah mereka adalah 5 nisbah 2. Jadi kita akan dapatkan nilai X-nya terlebih dahulu, iaitu kita akan ambil 5 per 127.5 tambah X sama dengan 2 per X. Kemudian kita akan buat penerapan silang di sini untuk mendapatkan nilai X, iaitu 5X sama dengan 2X tambah 255. Maka X kita akan dapat 85. Kemudian di sini kita boleh dapatkan berapakah pendapatan oleh Ahbi dan juga Umar. Jadi Umar adalah X, maka pendapatannya adalah RM85. Dan untuk Ahbi lebih RM127.50. Jadi kita tambah dengan 85, kita dapat RM212.50. Kemudian kita akan dapatkan berapakah baki daripada ketiga-tiga penjual ini, di mana jumlah mereka ketiga-tiga itu adalah 72250. Jadi kita ambil 722.50 tolak dengan RM212.50 tolak dengan 85 sen, terdapat bakinya adalah RM425. Ini adalah pendapatan untuk Krishnan, di mana nisbah untuk Krishnan adalah K tolak 4. Dan kalau kita lihat di sini untuk Umar, iaitu nisbahnya adalah 2, dia dapat RM85. Jadi kita akan dapatkan untuk satu unit. Maka untuk satu unit kita akan dapat 85 bahagi 2. Kita akan dapat RM42.50. Jadi di sini kita akan ambil pendapatan Krishnan RM425, kita bahagikan dengan 42.5, kita dapat 10. Jadi nisbah untuk Krishnan adalah 10. Dan 10 ini bersamaan dengan K tolak 4. Jadi K sama dengan 14. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan D. Seterusnya terlihat soalan nombor 12. Antara berikut yang manakah menunjukkan dongakkan objek dari arah X yang betul? Di sini kita akan lihat satu persatu. Kita lihat untuk pilihan A. Kalau kita lihat objek ini, kita nampak garis putus-putus berada di tengah-tengah. Tapi di sini ada garis putus-putus di bawah dan juga atas. Jadi pilihan A adalah tak betul. Kemudian untuk pilihan B, bila kita lihat pada pandangan X, kita nampak di bawah ini sama, di atas sini. Kemudian kita nampak satu garis di sini, dan garis ini adalah garis padu. Kita akan nampak seperti ini. Jadi pilihan ini juga adalah tak betul. Seterusnya untuk pilihan C. Untuk dari pandangan X, kita akan nampak satu garis, iaitu satu segi empat di bawah ini sama. Kemudian ternampak satu lagi segi empat di atas. Jadi pilihan untuk C ini adalah betul. Kemudian kita lihat pula pada pilihan D. Pada pandangan X, untuk semi bulatan kita nampak seperti ini. Dan untuk silinder di bawah,
kita akan nampak dia bentuk segi empat. Dan kalau kita lihat di sini, pilihan jawapan dia lengkung di bawah. Jadi ini tak betul. Jadi jawapan kita adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan nombor 13. Raja 13 ialah gambar raja Venn yang menunjukkan hubungan antara set P, Q dan R. Antara berikut yang manakah mewakili kawasan Berlore? Untuk jawab soalan ini, kita boleh nomborkan pada tiap-tiap ruang dan nombor ini kita letak secara rawak sahaja. Pertama sekali kita lihat untuk pilihan A, iaitu P persilangan Q. Kita lihat P, kita lihat Q, yang bersilang dengan dia adalah pada kawasan 2 dan 3. Kemudian kita ambil pula R pelengkap, iaitu selain daripada R adalah 1 dan 2. Jadi operasinya di sini adalah persilangan. Bersilang kita ambil nombor yang sama adalah 2. Jadi pilihan jawapan A adalah salah. Kemudian kita ambil pilihan B pula. P persilangan R. Kita lihat P, kita lihat R. Bersilangannya adalah 3 dan 4. Kemudian kita ambil Q pelengkap. Selain daripada Q di sini, 1, 4 dan 5. Kemudian operasinya adalah persilangan. Kita ambil nombor yang sama di sini adalah nombor 4. Jadi pilihan B adalah pilihan yang benar. Jadi kita ambil jawapannya adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 14. Raja 14 ialah gambar raja Venn yang menunjukkan bilangan pelajar yang memiliki kereta dan motosikal di sebuah kolej. Diberi set semester M kesatuan N, mana set M adalah pelajar yang memiliki kereta dan N pelajar yang memiliki motosikal. Sebanyak 66 orang pelajar memiliki kereta dan 27 orang pelajar memiliki motosikal. Hitung bilangan pelajar yang mempunyai kereta atau motosikal. Pertama sekali kita kena dapatkan nilai R terlebih dahulu. Kita lihat untuk set M di sini, itu 40 tambah R tambah R sama dengan 66 orang. Maka di sini kita akan dapat R sama dengan 13. Jadi kita akan gantikan R sama dengan 13 pada soalan kita. Kemudian di sini untuk 40 tambah R, 40 tambah 13, kita akan dapat 53 yang memiliki kereta sahaja. Kemudian untuk R di tengah-tengah ni adalah 13, iaitu yang memiliki kereta dan motosikal. Kemudian yang memiliki motosikal saja 1 tambah R, 1 tambah 13 ini kita dapat 14. Jadi soalan kita adalah yang mempunyai kereta atau motosikal. Jadi kita akan ambil 53 tambah 13 tambah 14. Dan kita akan dapat 80. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Seterusnya soalan nombor 15. Raja 15 menunjukkan satu graf mudah. Antara berikut yang manakah merupakan satu pokok berdasarkan graf yang diberikan? Kata kunci di sini adalah pokok. Pokok ini merupakan satu graf searah, di mana satu titik nak ke satu titik yang lain hanya mempunyai satu laluan sahaja. Kita lihat untuk pilihan A di sini. Kalau kita lihat di sini, kalau untuk titik R hendak pergi ke titik T, dia ada dua laluan, iaitu RQT ataupun RPT. Jadi A ini bukan suatu pokok. Seterusnya adalah pilihan B. Kita lihat di sini. Di sini ada PTSRQ. Jadi sama dengan soalan. Kemudian tiap-tiap titik hanya ada satu laluan saja untuk ke titik yang lain. Maka ini adalah pokok. Kemudian kita lihat pula untuk pilihan C. Kita ada PTSRQ sama. Kemudian di sini kalau kita lihat, kita ada laluan untuk TR. Dan untuk soalan kita tidak ada laluan TR. Jadi C tak betul. Kemudian seterusnya kita lihat pula pilihan D. Di sini kita ada laluan untuk QS. Dan kalau kita lihat di sini, QS tidak ada laluan.
maka pilihan D juga adalah salah. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 16. Rajak 16 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Hitung jumlah darjah untuk vertex. Jadi sini kita kena dapatkan berapakah jumlah darjah yang ada di dalam graf ini. Untuk mendapatkan darjah, kita boleh guna darjah sama dengan 2i. Iaitu bilangan darjah bersamaan dengan bilangan 2 kali bilangan tepi. Kita akan kira bilangan tepi yang ada di dalam graf ini. KL 1, kemudian KL yang seterusnya ada 1 lagi, jadi 2, sini 3, sini 4, sini 5, kemudian sini 6. Jadi kita ada 6 bilangan tepi. Jadi 2 darab 6 terdapat 12. Pilihan jawapan kita adalah C. Seterusnya terlihat soalan nombor 17. Sakinah membeli X buah cenderamata di sebuah kedai dengan harga RM29 sebuah untuk rakan-rakannya semasa lawatannya ke Sandakan Sabah. Dia membayar menggunakan 3 keping wang kertas RM100 dan menerima baki daripada juruwang. Antara ketaksamaan berikut yang manakah sesuai mewakili bilangan cenderamata yang dapat dibelinya. Ini di sini dia membeli X buah cenderamata di mana jumlah harga untuk sebuah adalah RM29. Dia bayar RM300 di sini. Kemudian dia ada baki. Ini bermaksud harganya tidak melebihi RM300. Jadi X ini mesti lebih kecil daripada harga yang dibayar RM300 per dengan RM29 untuk setiap cenderamata. Jadi kita lihat di sini, pilihan jawapan kita adalah pilihan C. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 18. Raja 18 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan. Nyatakan ketaksamaan linear selain Y lebih kecil sama dengan X tambah 5 dan Y lebih besar daripada 1, yang manakah memuaskan kawasan berlorek. Di sini adalah ketaksamaan yang pertama, ini adalah ketaksamaan yang kedua. Kemudian terlihat pada rajah, ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Dan kita ada satu lagi garis di sini, itu garis ini. Kita kena dapatkan nama garis ini ataupun persamaan garis lurus bagi garis ini, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Pertama sekali kita dapatkan nilai M, kita boleh ambil rumus M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Sebab di sini kita ada kedua-dua pintasan Y dan juga pintasan X. Jadi M sama dengan negatif, pintasan Y di sini adalah 6 per dengan pintasan X adalah 3. Jadi M sama dengan negatif 2. Kemudian C di sini kita dapat 6. Jadi maka persamaan garis lurus untuk garis tersebut adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kemudian kawasan berlorek itu terletak di atas garis. Jadi ketaksamaan yang kita akan guna, Y lebih besar sama dengan negatif 2X tambah 6. Dan kita lihat pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan bernombor 19. Rajah 19 menunjukkan satu garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 18. Diberi bahawa O ialah asalan. Tentukan nilai bagi P. Lihat di sini kita ada titik. Di sini 2P tolak 1 adalah X dan negatif 1 adalah Y. Untuk mendapatkan nilai P, kita akan gantikan di dalam persamaan untuk 3X tolak 2Y sama dengan 18. Itu 3 darab dengan X di sini adalah 2P tolak 1 tolak 2Y di sini adalah negatif 1 sama dengan 18. Kita boleh terus menggunakan kalkulator kita. Kita akan tekan 3 kurungan 2X tolak 1 tutup kurungan, di mana kita gantikan P itu dengan X. Kemudian kita tolak 2 darab dengan negatif 1. Kita tekan alpha, kita tekan calculate, kita tekan 18. Kemudian shift calculate, kita tekan sama dengan.
Kita dapat 3.1666 dan nilai 3.1666 ini adalah setara dengan 19/6. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah C. Jika kita tak boleh tukar 3.1666 ini, kita boleh cuba satu-satu pilihan jawapan ini. Supaya nilainya, bila kita cuba untuk setiap pecahan ini, pastikan dapat 3.166666 ini. Seterusnya untuk soalan nombor 20. Diberi bahawa persamaan ini, maka M. Kita kena dapatkan nilai M. Untuk soalan ini juga, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan letakkan kurungan 2M tolak 3 per dengan 5 sama dengan 1 tolak M per dengan 3. Kita akan buka kurungan, kemudian 2X tolak 3 tutup kurungan, kita per dengan 5, kemudian kita tekan alpha calculate 1 tolak X per dengan 3. Kemudian kita tekan shift, calculate dan sama dengan. Kita akan dapat 2.181818. Dan sekali lagi, kalau kita tak boleh tukarkan nilai ini kepada bentuk pecahan, kita akan cuba satu-satu untuk percubaan untuk pilihan A, B, C dan D supaya nilainya adalah menjadi 2.1818. Dan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 21. Ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Dan operasi di sini adalah bahagi. Jadi kita akan ambil 5B. Untuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita akan pecahkan menjadi A tambah B, A tolak B. Kemudian bahagi, darab songsang A per B per A, B. Kemudian di sini kita ada A, B. Di atas ni kita boleh hapuskan. Kemudian seterusnya untuk B di sini, kita potong dengan B di sini. Kemudian yang tinggal adalah 5 per A tambah B. Kemudian kita kembangkan 5 per A kuasa 2 tambah A, B. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 22. Rajah 22 menunjukkan sebuah segi empat tepat, KLMN dan segi empat sama yang kongruen PQRN dan SLUT. Di sini diberi QR sama dengan 3 cm. Jika W cm persegi ialah luas bagi kawasan yang berloret, maka di sini kawasan berloretnya adalah berada di sini. Jadi kita kena dapatkan sebutan bagi W, iaitu kawasan berloret. Untuk mendapatkan kawasan berloret, kita akan ambil luas segi empat yang besar ini ditolakkan dengan luas segi empat sama ini. Mana panjang tiap-tiap sisinya adalah 3 cm. Maka luasnya adalah 9 dan 9. Kita akan dapatkan panjang untuk KL sini adalah Y. Kemudian lebar untuk KN di sini adalah 3 tambah X. Jadi kita akan ambil 3 tambah X terdarabkan dengan Y. Ini adalah luas untuk segi empat yang besar. Kemudian kita tolak dengan 2 luas segi empat yang kecil tu, iaitu 18. 9 tambah 9 jadi 18. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat 3Y tambah XY tolak 18. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah C. Seterusnya terlihat soalan nombor 23. Rajah 23 menunjukkan cara tapai penggunaan medium dalam talian bagi sebuah syarikat. Jika bilangan pekerja yang menggunakan Teams ialah 300 orang, hitung bilangan pekerja yang menggunakan Zoom. Pada cara tapai untuk Teams adalah 300 orang bersamaan dengan 60 darjah. Kemudian di sini Google Meet 90 darjah. Maka untuk Zoom kita akan dapat
360 tolak dengan 90 tolak dengan 60. Kita dapat 210 darjah. Kemudian kita akan buat nisbah di sini, iaitu 60 darjah bersamaan dengan 300 sama dengan zoom 210 darjah bersamaan dengan X. Di sini kita boleh membuat penerapan silang di sini, iaitu 60X bersamaan dengan 63,000. Maka X 63,000 kita bahagi dengan 60, kita akan dapat 1050. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah C. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 24. Jadual 24 menunjukkan jarak di antara rumah dan sekolah bagi 31 orang pelajar. Hitung min jarak di antara rumah dan sekolah. Di sini merupakan data terkumpul. Kita ada selang kelas beserta dengan kekerapannya, itu bilangan pelajar. Untuk mendapatkan min, pertama sekali kita kena dapatkan titik tengah bagi setiap selang kelas. Untuk mendapatkan titik tengah, kita akan ambil had bawah tambah dengan had atas. 1.0 tambah 1.9. Kemudian kita bahagi 2, kita dapat 1.45. Ini adalah titik tengah. Kemudian kita cari titik tengah untuk kelas yang kedua. Kita akan dapat 2.45, seterusnya 3.45, seterusnya 4.45 dan yang terakhir 5.45. Kemudian di sini kita akan terus menggunakan kalkulator kita. Caranya adalah pertama kita tekan menu, kemudian kita tekan 6 untuk statistik, kemudian kita tekan 1. Dan di sini kalau kita lihat, kita cuma ada satu lajur sahaja. Dan untuk menjawab soalan ini, kita perlukan 2 lajur, iaitu lajur untuk titik tengah dan juga untuk bilangan pelajar ataupun kekerapan frekuensinya. Jadi di sini kita akan tambah satu lagi lajur untuk frekuensi. Caranya, seterusnya kita akan tekan shift, kemudian kita tekan setup, itu pada menu. Kemudian kita akan tekan bawah, kemudian kita akan tekan 3 untuk statistik. Kemudian ditanya kepada kita frekuensi on dan juga off. Kita akan on frekuensi. Kita tekan 1. Dan sekarang kita ada 2 lajur. Lajur pertama kita akan masukkan titik tengah. Manakala lajur kedua frekuensi kita akan masukkan bilangan pelajar. Kita akan masukkan lajur yang pertama dulu. 1.45 sama dengan 2.45 sama dengan 3.45 sama dengan 4.45 sama dengan 5.45 sama dengan. Dan kemudian kita akan masukkan pula bilangan pelajar iaitu frekuensi. Kita akan tekan butang navigasi yang berada di tengah-tengah ini untuk pergi ke lajur frekuensi. Kemudian untuk titik tengah 1.45, bilangan pelajar adalah 2, kita tekan 2, tekan sama dengan. Kemudian 5 sama dengan 9 sama dengan 10 sama dengan 5 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan option, kita tekan 3 dan kita ambil nilai pada baris pertama iaitu X bar. Dan nilai di sini adalah X bar sama dengan 3.80. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan A. Seterusnya terlihat soalan bernombor 25. Diberi suatu set data 2P1549. Diberi min bagi data tersebut ialah 4. Hitung varian set data itu. Jadi pertama sekali kita kena dapatkan apakah nilai bagi P. Kita akan ambil 2 tambah P tambah 1 tambah 5 tambah 4 tambah dengan 9. Kita bahagikan dengan jumlah dengan data. Kita di sini ada 6 sama dengan min iaitu 4. Dan kita dapat nilai P sama dengan 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai min juga boleh menggunakan kalkulator di sini. Kita tekan menu, kita tekan 6 untuk statistik, kita pilih 1. Dan kali ini kita hanya akan ada satu lajur sahaja. Ini adalah data tak terkumpul. Dan kita akan masukkan nilai pertama adalah 2 sama dengan, kemudian P itu ada 3, itu 3 sama dengan 1 sama dengan 5 sama dengan 4 sama dengan dan 9 sama dengan.
Untuk dapatkan jawapan, kita tekan option, kita tekan 3. Kemudian kita akan dapatkan nilai variance ini iaitu pada baris keempat, iaitu 6.67. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 26. Rajah 26 menunjukkan histogram bagi masa yang diambil oleh sekumpulan peserta dalam acara berjalan kaki. Berdasarkan histogram di rajah 26, manakah penyertaan yang benar? Di sini kita akan pergi satu persatu pilihan di manakah yang benar. Dan kalau kita lihat di sini, untuk A, taburan histogram berbentuk U. Dan ini adalah penyertaan yang tidak benar. Kalau kita lihat di sini, dia bukan berbentuk U. Kemudian saiz selang kelas bagi histogram ialah 6, juga tidak benar. Kemudian untuk pilihan C, sebanyak 11 peserta merekodkan masa lebih daripada 35 minit. Kalau 35 minit, kita akan ambil pada bar ini. Dan ini adalah 9, kemudian 42 adalah 5 dan 47 adalah 6. Dan kalau kita tambah, kita akan dapat 20 orang. Jadi pilihan C adalah tidak benar. Maka pilihan yang tingkat adalah pada pilihan D. Ini jawapan kita adalah D. Iaitu bilangan peserta yang terlibat dalam program ini ialah 34 orang. Ini kita tambah ke semua, kita akan dapat 34. Seterusnya terlihat soalan nombor 27. Ramli, seorang sukarelawan, memandu keretanya dari rumahnya ke pusat vaksinasi di Bangi. Dia bertolak dari rumahnya pada jam 6.30 pagi dengan kelajuan 85 km per jam. Ramli sampai di pusat vaksinasi jam 7.15 pagi. Beliau bertugas selama 5 jam. Selepas bertugas, beliau bertolak pulang melalui jalan yang sama. Hitung laju dalam kilometer per jam, Ramli memandu jika beliau sampai ke rumah jam 1.10 tengah hari. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena dapatkan jarak di antara rumah dan pusat vaksinasi. Di sini kita ada maklumat tentang laju. Laju sama dengan jarak per masa. Dan kita ada masa di sini. Itu 6,5 sehingga 7 suku. Berapakah masa yang diambil? Kita akan tolak. Itu 7.15 tolak dengan 6.30. Kita boleh menggunakan kalkulator. Caranya adalah kita tekan 7, kita tekan darjah. Kemudian kita tekan 15, kita tekan sekali simbol darjah, itu minit. Kalau pembacaan, kita akan baca 7 darjah 15 minit. Dan cara ini juga boleh digunakan untuk pengiraan jam. Kemudian kita tolak 6 darjah 30 darjah. Sama dengan terdapat 45 minit. Lajunya di sini adalah 85 sama dengan jarak itu X per dengan masa 45 kita bahagi dengan 60 untuk dapatkan unit jam. Maka X ataupun jarak di sini adalah 63.75 km. Kemudian untuk perjalanan pulang, dia bekerja selama 5 jam. Dia sampai pada pukul 7.15. Jadi 7.15 tambah 5 jam. Jadi dia akan balik pada pukul 12.15 tengah hari. Kemudian dia sampai di rumah pada pukul 1.10 iaitu 13.10. Dan kita akan dapatkan masa dia. Kita tekan kalkulator sekali lagi. Itu 13 darjah 10 darjah tolak 12 darjah 15 darjah. Tekan sama dengan, kita dapat masanya adalah 55 minit. Maka untuk mendapatkan laju, jarak per masa, jaraknya adalah 63.75 per dengan masa 55 tertukar kepada jam bahagi 60. Dan kita terus tekan kalkulator. Kita dapat 69.55. Pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 28. Rajah 28 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 35 saat. Hitung laju dalam meter per saat zarah itu pada 18 saat. Kata kunci di sini adalah pada 18 saat. Kalau kita lihat di sini, kita ada saat ke-10, 15 dengan 35. Dan saat ke-18 dia berada di antara ini.
Mungkin di sini di mana masa ke-18 adalah berada pada satu garis lurus ini. Dan garis lurus ini merupakan laju yang seragam kerana sepanjang garis ini nilai M ataupun nilai kecurunannya adalah sama. Dan kecurunan adalah jarak per masa bermaksud laju. Jadi kita akan dapatkan laju di sini mengambil garis ini untuk tempoh 18 saat. Dan untuk mendapatkan laju yang di sini, kita akan ambil kecurunannya, iaitu tinggi di sini adalah 45 per dengan masa 20. Kita dapat 2.25. Dan kita lihat pilihan jawapan kita adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 29. Dalam satu kajian yang dijalankan, kebarangkalian pekerja di kilang B hilang pekerjaan ialah 0.37. Kilang tersebut mempunyai 2,500 orang pekerja. Hitung bilangan pekerja yang masih kekal bekerja. Jadi kalau hilang pekerjaan 0.37, maka yang masih kekal kita ambil 1 tolak 0.37. Jadi kita akan dapat 0.63 ini kebarangkalian yang kekal bekerja. Kemudian kita darab dengan jumlah pekerja 2,500 orang. Dan kita akan dapat 1,575. Pilihan jawapan kita di sini adalah C. Seterusnya terlihat soalan nombor 30. Jadual 30 menunjukkan bilangan murid lelaki dan murid perempuan di kelas 5 kenanga dan 5 mawar. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan lelaki dan seorang murid lagi dipilih dari kumpulan perempuan. Hitung kebarangkalian bahawa murid-murid yang dipilih adalah dari kelas yang sama. Jadi permainannya adalah kita pilih lelaki dulu, kemudian kita pilih perempuan. Dan kita nak kedua-dua pelajar itu adalah dari kalangan kelas yang sama. Iaitu sama ada kita akan ambil kelas kenanga dan kenanga atau kita ambil kelas mawar dan mawar. Kita lihat dulu untuk K dan K, kenanga dan kenanga. Untuk lelaki kita ada 13 orang per dengan jumlah lelaki. Lelaki kita ada 13 tambah 25 kita ada 28, per dengan 28. Kemudian dan kita akan darab dengan perempuan dalam kelas kenanga juga kita ada 13. Dan jumlah pelajar perempuan kita ada 13 tambah 20 tambah 14 kita dapat 27. Per dengan 27. Atau tertambah dengan mawar dan mawar. Mawar ada 15 per 28 terdarab dengan 14 per 27. Dan kita tekan kalkulator, kita dapat 379 per 756. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah C. Seterusnya terlihat soalan nombor 31. Malik ingin memiliki sebuah kereta yang bernilai RM125,000 secara kredit. Beliau akan membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya akan dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Hitung jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Malik. Di sini kita akan menggunakan rumus interest, iaitu I sama dengan PRT. Jadi berapakah P ataupun principal yang dipinjam oleh Malik daripada bank ini? Kerana harga keretanya adalah RM125,000, kemudian dibayar 10%. Jadi kita kena tolak 10% dulu. Iaitu RM125,000 tolak dengan 10%, kita akan dapat RM12,500. Ia bersamaan dengan RM112,500 ini merupakan prinsipal yang dipinjam oleh Malik. Jadi 112,500 darab dengan R kadarnya 4%, darab dengan tahunnya 7, sama dengan RM31,500. Kemudian soalan yang bertanya, hitung jumlah bayaran balik. Jadi kita ambil prinsipal tambah dengan interest, iaitu 112,500 tambah dengan 31,500. Dan kita akan dapat RM144,000. Pilihan jawapan kita di sini adalah A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 32. Encik Siwa mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak RM500,000.
Dia telah menjalani pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM200,000. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans jika polisi insurans perubatan Encik Siva mempunyai deductible sebanyak RM500 dan peratusan co-insurans 80-20. Bila pertama sekali terlihat kos rawatannya adalah RM200,000. Kemudian di dalam polisinya dia ada deductible sebanyak RM500. Jadi kita akan tolak dengan deductible terlebih dahulu, di mana RM500 ini akan ditanggung oleh Encik Siva. Dan kita akan dapat RM199,500. Kemudian RM199,500 ini kita akan darabkan dengan peratusan co-insurans, di mana syarikat akan bayar 80%. Jadi kita darab dengan 80%. Dan kita akan dapat RM159,600. Dan inilah jumlah yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Selanjutnya terlihat soalan nombor 33. Encik Amirul memiliki sebuah rumah teres di Kajang. Sewa rumah itu dianggarkan pada RM1,100 sebulan dengan kadar cukai tasiran yang dikenakan ialah 5%. Hitung cukai tasiran yang perlu dibayar oleh Encik Amirul untuk setiap setengah tahun. Jadi kadarnya adalah 5% dan dibayar setiap setengah tahun. Setengah tahun ada 6 bulan. Maka kita ambil jumlah sewanya RM1,100, darabkan dengan 6 bulan, itu setengah tahun, dan kadarnya adalah 5%. Tekan kalkulator, kita dapat 330. Pilihan jawapan kita di sini adalah C. Seterusnya terlihat soalan nombor 34. Raja 34 menunjukkan sebuah proses pemodelan matematik yang tidak lengkap. Antara berikut yang manakah menunjukkan proses M? Proses yang pertama di sini adalah membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kemudian selepas M, iaitu yang ketiga, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi untuk pilihan jawapan kita adalah pilihan B, iaitu M adalah mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya terlihat soalan nombor 35. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q dan R. Jika Q sama dengan 4 dan R sama dengan 4, maka P sama dengan 24. Itu nilai Q apabila P sama dengan 60 dan R sama dengan 5. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita akan tulis bentuk ketaksamaannya. Bentuk ubahannya terlebih dahulu. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q dan juga R. Kemudian di sini P sama dengan K punca Q R. Kemudian P di sini adalah diberi 24 sama dengan K punca Q di sini, Q diberi 4 dan R adalah 4 juga. Maka kita dapat 24 sama dengan 8K. Jadi kita kena dapatkan nilai pemalarnya, iaitu K sama dengan 3. Jadi persamaan kita adalah P sama dengan 3 punca Q dan juga R. Kemudian kita gantikan nilai P sama dengan 60 sama dengan 3, R sama dengan 5. Itu punca Q dan juga R adalah 5. Jadi 60 sama dengan 15 punca Q. Maka punca Q kita akan dapat 60 per dengan 15. Kemudian punca Q kita dapat 4. Maka untuk mendapatkan nilai Q, kita akan kuasa 2 kan 4, terdapat sama dengan 16. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah C. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 36. Syarikat Toy and Us mendapati bahawa jumlah mainan yang dijual P berubah secara langsung dengan kos iklan mereka M dan berubah secara songsang dengan harga setiap mainan N. Di sini kita boleh tulis P berkadar langsung dengan M dan songsang dengan N. Kemudian P sama dengan KM per N. Kemudian diteruskan lagi dengan melihat soalannya. Jika RM54,000 dibelanjakan untuk iklan dan harga mainan berharga RM90, maka 9,600 unit mainan telah dijual. Jadi di sini nilai P adalah
RM9,600. Kita gantikan di sini RM9,600 sama dengan K, dan M adalah RM54,000 per dengan N adalah RM90. Jadi sini kita kena dapatkan nilai K nya terlebih dahulu. Jadi K bersamaan dengan 9,600 darab dengan 90, kemudian kita bahagi pula dengan RM54,000. Kemudian kita dapat nilai K sama dengan 16. Jadi persamaan kita adalah P sama dengan 16M per dengan N. Kemudian seterusnya terlihat lagi soalan. Hitung jumlah mainan yang dijual sekiranya kos iklan dan harga mainan dinaikkan menjadi RM144,000 dan 100 masing-masing. Jadi RM144,000 ini merupakan M dan 100 ini adalah N. Jadi kita akan gantikan di dalam persamaan kita, iaitu P sama dengan 16 darab dengan 144,000 per dengan 100. Kemudian kita tekan kalkulator, kita dapat P sama dengan 23,040. Dan kalau kita lihat di sini, pilihan jawapan kita adalah pilihan A. Seterusnya terlihat soalan 37. Ini merupakan pendaraban matriks. Untuk mendarab matriks, kita akan darab baris darab dengan lajur. So, di sini terlihat barisnya di sini dan lajurnya di sini. Di sini kita ada 3 baris, kemudian kita ada 2 lajur. Jadi jawapan akhir kita mesti 3 baris 2 lajur. Dan kalau kita lihat di sini, pilihan jawapan kita sama ada B ataupun C. A dengan D telah pun kita tolak. Pertama sekali kita akan ambil baris pertama darab dengan lajur pertama, iaitu negatif 3 darab negatif 5, kita akan dapat 15. Kemudian kita ambil baris pertama darab dengan lajur kedua pula, iaitu negatif 3 darab dengan 4, kita dapat negatif 12. Seterusnya kita ambil baris yang kedua darab dengan lajur pertama, iaitu 2 darab negatif 5, kita dapat negatif 10. Sampai pada tahap ini kita dapati pilihan jawapan kita adalah C, sebab terdapat negatif 10. B adalah 10. Jadi kita berhenti sekat itu saja untuk menjimatkan masa kita menjawab kata 1. Seterusnya terlihat soalan nombor 38. Diberi bahawa cari nilai H tambah K. Sekali lagi, ini merupakan matriks juga. Kita darab nombor dengan matriks. Sama seperti kita darab nombor biasa, kita akan darab seperti ini, seperti kita kembangkan. Dan 2 darab H, kita akan dapat 2H. 2 darab negatif 3, kita dapat negatif 6. Kemudian tolak dengan 4K sama dengan 1/2 darab dengan negatif 4H. Kita akan dapat negatif 2H. Kemudian 1/2 darab dengan negatif 4, kita dapat negatif 2. Jadi di sini, kita akan ambil 2H tolak dengan 4, kita akan dapat negatif 2H. Jadi kita tulis 2H tolak 4 sama dengan negatif 2H. Maka H kita akan dapat 1. Seterusnya, kita ambil pula untuk K, iaitu negatif 6 tolak dengan K sama dengan negatif 2. Iaitu negatif 6 tolak K sama dengan negatif 2. Maka K sama dengan negatif 4. Jadi H 1, K negatif 4. Kita ambil, kemudian kita tambah H tambah K. 1 tambah negatif 4, kita akan dapat negatif 3. Pilihan jawapan kita adalah B. Seterusnya terlihat soalan nombor 39. Dalam rajah 39, titik P dan titik Q terletak pada satu lengkung bulatan unit berpusat di O. Cari nilai 3 sin X tolak 2 cos Y. Malah pertama sekali kita lihat sin X.
Untuk sudut di sini, kita akan buat segitiga 90 darjah di sini. Di mana sin sama dengan tentang per hypotenuse. Tentang adalah pada y. Jadi kita lihat ni x, ni y. Maka sin x sama dengan 0.54. Kemudian kita lihat pula untuk cos y. Mana cos sama dengan sebelah per hypotenuse. Kita lihat di sini untuk cos, kita ambil segitiga 90 darjah ini. Ini adalah sudut y. Sebelah per hypotenuse, sebelah adalah x. Jadi cos y sama dengan 0.39. Jadi untuk soalan ini 3 sin x, iaitu 3 darab dengan sin x adalah 0.54 tolak 2 cos y 0.39. Dan kita akan dapat 0.84. Pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 40, iaitu soalan yang terakhir di dalam perbincangan kita. Graf manakah yang mewakili graf y sama dengan sin x bagi x antara 90 darjah sehingga 270 darjah? Untuk menjawab soalan ini, kita boleh tekan kalkulator saja. Kita akan gantikan nilai x pada nilai x yang telah pun diberi di dalam soalan, iaitu sin 90 darjah. Kita tekan kalkulator, sin 90 sama dengan, kita dapat 1. Jadi di sini kita cari di manakah sin 90 adalah 1. Kalau kita lihat di sini, sin 90 adalah sifar, maka A bukan pilihan jawapan kita. B juga 90 adalah sifar, bukan pilihan jawapan kita. Kemudian untuk C, 90 adalah 1. Kemudian kita lihat pula D, 90 adalah negatif 1. Jadi tinggal pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.